Berjumpa lagi kita pada minggu ini di topik pendidikan jasmani, iaitu unit 4 kategori jaring permainan bola tampar. Okey, hari ini kita akan belajar secara teori sahaja dulu. Okey, kita tengok dulu apa nadi ilmunya. Okey, bola tampar diperkenalkan oleh William G. Morgan pada 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts, USA. Dipertandingkan di Sukan Olimpik pada tahun 1964. Okey, maklumat-maklumat ini perlu ada dalam folio kamu nanti ataupun buku skrap sambungan. Satu persatu. Apa permainan ataupun sukan bola tampar itu? Bola tampar adalah sejenis permainan kategori jaring yang dimainkan oleh dua pasukan dengan 6 orang pemain bagi setiap pasukan. Maksudnya, setiap pasukan mempunyai 6 orang pemain yang bermain di dalam gelanggang. Tidak termasuk simpanan lah. Okey. Okey, setiap pasukan akan berusaha mendapatkan mata dengan mematikan bola ke dalam gelanggang lawan. Mana-mana permainan pun dia akan menggunakan cara mematikan bola. Contoh seperti macam badminton, maksudnya kategori jaring lah, badminton, sepak takraw. Untuk mematikan bola untuk mendapat mata. Okey, mata juga diperoleh jika pihak lawan melakukan kesalahan mengikut peraturan permainan ataupun memukul bola keluar dari gelanggang. Maksudnya bola itu out. Jadi pihak lawan juga akan mendapat mata. Itu adalah serba sedikit tentang permainan bola tampar. Okey, kita tengok lagi sambungannya. Permainan dimulakan dengan seorang pemain melakukan servis dari luar garisan belakang. Maksudnya, servis yang dilakukan hendaklah tidak melepasi garisan belakang. Maksudnya, kamu tak boleh servis di dalam gelanggang. Maksudnya, bermula dari luar. Pasukan yang menerima servis boleh memainkan bola dengan menggunakan mana-mana bahagian badan dan akan membuat percubaan untuk mengembalikan bola ke gelanggang lawan. Maksudnya, pihak yang menerima servis, dia boleh menerima bola menggunakan apa-apa sahaja anggota, mana-mana bahagian anggota badan untuk mengembalikan bola ke gelanggang pihak lawan. Kamu nak menggunakan kepala ke, kaki ke, tangan ke, mana-manalah. Yang penting bola itu kembali ke gelanggang pihak lawan. Okey, setiap pasukan dibenarkan melakukan tidak lebih daripada 3 sentuhan bola untuk membuat hantaran. Maksudnya, orang pertama yang menyentuh bola, dia hendaklah menyentuh bola 1 kali sahaja. Diikuti dengan orang seterusnya, kedua dan ketiga. Maksudnya, dalam satu permainan ataupun satu servis itu, bila dihantar ke pihak lawan, hendaklah ada 3 kali sentuhan sahaja sebelum dihantar ke gelanggang pihak lawan. Maksudnya, selepas 3 sentuhan, bola hendaklah berada di gelanggang pihak lawan. Okey. Slide seterusnya. Seorang pemain tidak boleh menyentuh bola 2 kali berturut-turut. Tidak seperti macam sepak takraw. Sepak takraw, seorang pemain boleh menyentuh bola lebih dari 1 kali. Pasukan yang memperoleh mata akan melakukan servis seterusnya. Ini macam biasalah, sama. Kalau seseorang pihak lawan melakukan kesalahan, jadi pihak satu lagi akan mendapat mata dan akan memulakan permainan, dan maksudnya melakukan servis lah. Permainan diteruskan sehingga salah satu pasukan memperoleh 25 mata dengan perbezaan 2 mata. Sekiranya seri 25-25, maksudnya dia akan berlanjutan sehingga ada perbezaan 2 mata. Okey, salah satu keistimewaan tentang permainan bola tampar adalah rotasi pemain apabila servis bertukar pasukan. Maksudnya, setiap orang dalam pasukan tersebut akan melakukan servis. Tidak seperti macam contoh permainan sepak takraw. Seorang tekong ataupun seorang tekong maksudnya dia seorang sahaja yang akan servis bola. Kalau bola tampar, sesiapa sahaja, maksudnya 6 orang pemain itu apabila dia telah melakukan pusingan, cukup pusingan, maksudnya dia akan melakukan servis.
Itu keistimewaan permainan bola tampar. Okey, kita tengok kedudukan pemain dalam gelanggang bola tampar. Ini yang cikgu cakap tadi. Ini adalah zone servis. Ini adalah zone servis. Maksudnya kamu tidak boleh melakukan servis di dalam kawasan ini. Nampak tak laser point cikgu ni? Maksudnya kamu tidak boleh melakukan servis di dalam kawasan ini. Maksudnya kamu hendaklah melakukan servis di kawasan ini. Luar garisan inilah. Maksudnya kamu nak dari sini pun boleh, nak berlari dan servis pun boleh. Asalkan tidak masuk ke dalam kawasan gelanggang. Okey, di sini kita akan tengok 6 orang pemain. Okey, yang pertama DKR. DKR adalah pemain hadapan kiri. Ini DKR. Lepas tu DKN. DKN adalah pemain hadapan kanan. Ini. DT pula adalah pemain hadapan tengah. Maksudnya yang start dengan D adalah pemain hadapan kiri, kanan dan tengah. Dan begitu juga sebaliknya di belakang. B itu pemain belakang kiri, pemain belakang kanan dan pemain belakang tengah. Maksudnya contoh kalau BKN, pemain belakang kanan ini adalah servis. Maksudnya rotasi dia akan bergerak. Maksudnya kalau BKN melakukan servis, DKN akan bergerak ke tempat BKN. DT akan bergerak ke DKN. Maksudnya macam inilah. Dia akan melakukan pergerakan seperti ini. Nampak tak rotation laser point cikgu? Maksudnya dia akan melakukan rotasi seperti ini. Maksudnya setiap seorang akan melakukan servis. Itu maksudnya tadi. Okey, ini adalah zon hadapan. Jaraknya adalah 3 meter daripada zon belakang. Zon belakang ke garisan servis tadi adalah 6 meter. Keluasan kesemua jarak di antara garisan belakang ke kawasan gelanggang yang tidak bertanda adalah 3 ataupun sehingga 8 meter. Jadi lebarnya adalah 9 meter, panjangnya adalah 18 meter. Okey, ini adalah zon servis lah, samalah untuk kedua-dua pihak. Jadi ini adalah zon pengganti. Zon pengganti ya. Maksudnya di sini kalau tengah-tengah ini adalah umpire. Umpire sini ya, maksudnya pengadil perlawanan. Okey, ini adalah zon pengganti. Okey, itu adalah serba sedikit tentang gelanggang bola tampar dan kedudukan pemain. Seterusnya, kita akan tengok satu-satu kemahiran dalam sukan bola tampar ataupun permainan bola tampar. Okey, yang pertama adalah kemahiran menyangga ataupun digging dalam bahasa Inggerisnya. Menyangga. Okey, kemahiran menyangga ialah kemahiran paling penting dalam permainan bola tampar, iaitu untuk menerima servis dari pihak lawan. Semasa menyangga, mata hendaklah berfokus kepada bola dengan kedua-dua tangan dirapatkan dan lutut difleksikan untuk menerima bola daripada pihak lawan. Itu adalah kemahiran menyangga ataupun digging. Okey, seterusnya. Seorang pemain perlu bergerak pantas ke posisi yang sesuai untuk melakukan kemahiran menyangga. Maksudnya, bola pertama hasil dari servis pihak lawan, kamu hendaklah menerima bola tersebut dengan posisi menyangga. Maksudnya dengan kemahiran menyanggalah. Posisi tadi adalah dalam keadaan bengkokkan lutut ataupun dalam posisi squat. Seterusnya, apabila bola kena pada bahagian lengan, lutut dan siku diekstensikan. Maksudnya di extend, dipanjangkan, maksudnya di extensi. Maksudnya diluruskan seperti ini, extend. Untuk menghantar bola kepada rakan sepasukan. Kalau anda kata bola itu kencang daripada pihak lawan tadi yang servis, maksudnya apabila kamu dah menyangga bola terlalu kuat, kamu tidak dapat pas kepada rakan yang lain. Maksudnya boleh juga satu kali bola terus ke gelanggang pihak lawan juga boleh. Seperti ini. Maksudnya tangan tadi di extend. Okey, seterusnya ketinggian bola yang baik akan membolehkan rakan sepasukan melakukan kemahiran umpanan atau rejaman. Maksudnya kalau kemahiran menyangga kamu adalah baik dan bola itu naik dengan tinggi dan cantik, itu memberi kelebihan kepada pasukan kamu untuk melakukan umpanan ataupun rejaman yang baik. Nanti kita akan terangkan satu persatu. Okey, seterusnya.
ini adalah langkah-langkah bagaimana pelakuan menyangga ataupun digging dilakukan. Yang pertama, kamu hendaklah membuat tapak tangan kamu seperti ini. Okey, ini adalah caranya. Maksudnya bukakan tangan kamu seperti ini, Lepas itu letakkan tangan, mana-mana tanganlah, dominan atau tak dominan, menimpa tangan satu lagi. Selepas itu tutup. Jadilah seperti yang seperti ini. Jadi apabila kamu menyangga bola, bola itu hendaklah kena pada bahagian lengan kamu, bukan pada tapak tangan. Itu adalah kemahiran menyangga. Okey, seterusnya kita akan tengok kemahiran seterusnya adalah mengumpan ataupun setter. Kita set bola. Okey. Mengumpan dalam permainan bola tampar adalah sentuhan kedua sesuatu pasukan. Contoh yang pertama tadi, yang paling pertama adalah digging kan. Itu adalah kemahiran pertama sebelum sentuhan kedua ataupun ketiga. Okey, diikuti dengan yang kedua, ini adalah mengumpan ataupun set bola. Ataupun kamu jadi setter yang set bola. Maksudnya, sebab itu cikgu cakap tadi, apabila kamu menyangga bola dengan baik, digging bola itu naik dengan baik, jadi yang setter ni dia boleh set bola dengan cantik untuk yang ketiga, sentuhan ketiga untuk merejam, iaitu spike. Selalunya kemahiran digging ni orang selalu salah buat. Maksudnya dia suka bengkokkan, fleksikan lengan dia seperti ini, siku. Fleksikan siku dia seperti ini. Jadi apabila bola itu sampai, bola tu tak naik dengan cantik. Sebab apa? Sebab itu kalau bola tampar, siku kamu hendaklah diekstensikan seperti ini. Okey, seterusnya. Kemahiran ini adalah lakuan menghantar bola kepada rakan supaya dia dapat membuat rejaman. Seperti yang cikgu bagi tahu tadilah. Seterusnya, bola perlu dihantar pada ketinggian sesuai supaya rakan dapat melakukan rejaman yang baik. Itu tadi yang pertama diikuti digging, yang pertama tadi digging, yang kedua mengumpan, nanti kita akan sentuh pasal rejaman pula, spike. Okey, umpanan boleh dilakukan di arah hadapan, belakang, kiri atau kanan. Maksudnya orang yang merejam tadi dia boleh datang dari sisi kiri, sisi kanan ataupun dari tengah. Okey, sebab itu kita ada pemain tadi ada di kiri, kanan dan tengah. Okey, seterusnya, semasa mengumpan, kepala didongakkan dengan kedua tapak tangan melebihi paras dahi. Ini dahi kamu. Jadi tangan kamu hendaklah melepasi paras dahi. Paras dahi atau paras kepala lah. Ini dahi . Tak ada dahi dekat bahagian mulut ke bahagian sini. Dahi sini. Ini dahi . Macam ni. Okey. Tapak tangan dirapatkan seperti hendak menangkap bola di atas dahi. Seperti ini. Seperti ini. Okey, menangkap bola lah. Seakan-akan pelakuan menangkap bola. Atas dahi sikit. Lutut dan siku difleksi. Fleksi maksudnya dibengkokkan. Masa ni bengkok lah. Tak ada dah kamu nak set bola seperti tangan kamu diekstensi kan? Ada diekstensi. Maksudnya fleksi lah. Fleksi itu maksudnya dibengkokkan. Supaya bola boleh naik. Maksudnya macam ni naik. Lutut pun sama. Bengkok. Okey. Apabila bola menyentuh pada jari, lutut dan siku diekstensi. Apabila bola sudah menyentuh jari, baru lutut dan siku diekstensi. Maksudnya kamu melonjakkan diri kamu dan bola itu ke atas. Supaya bola boleh bergerak tinggi. Kita tengok lagi yang seterusnya. Bola hanya bersentuhan dengan jari dan bukan tapak tangan. Okey. Dalam bola tampar, kalau bola bersentuhan dengan tapak tangan, jadi itu foul. Maksudnya foul lah. Juri ataupun pengadil akan meniup whistle. Jadi bola hanya bersentuhan dengan jari jemari ini saja. Jari jemari sahaja, bukannya tapak tangan. Okey, bukan. Kalau kamu pernah main bola tampar, kamu tahulah situasinya macam mana. Okey, jika anda ingin mengumpan ke paras lebih tinggi, anda boleh melompat semasa melakukan umpanan. Sebab itu tadi, apabila kamu dah bengkokkan lutut dan tangan tadi, siku tadi, once bola datang ke arah jari jemari kamu seperti ini, kamu juga boleh melompat sekali supaya bola itu boleh naik dengan tinggi dan cantik. Itu maksudnya tadi. Kalau secara praktikal, bolehlah cikgu tengok satu persatu daripada kamu melakukan kemahiran-kemahiran bola tampar.
adalah pelakuan mengumpan. Tangan tadi seperti ini ya. Maksudnya dia melebihi dahi sikit lah. Dia menggunakan jari jemari. Bola sampai kena jari jemari, dia luruskan. Maksudnya dia ekstensikan lututnya dan tolak bola ke atas. Ini adalah pelakuan mengumpan. 1, 2, 3. Ini yang tadi ya. Tangan seperti ini. Di atas seperti ini, atas dahi. Dan mata dongakkan ke atas untuk tengok bola sampai. Kalau kamu tak dongak ke atas, bola ke mana, tangan kamu pun entah ke mana. Okey. Tengok pula kemahiran seterusnya. Okey, ini adalah kemahiran servis. Ini penting juga. Tanpa servis, bola tidak akan bergerak ke gelanggang pihak lawan. Okey, kemahiran servis dalam bola tampar digunakan untuk memulakan permainan. Di mana-mana permainan seperti badminton, servis, bola tampar, servis, sepak takraw pun servis yang menggunakan perkataan servis. Badminton servis, sepak takraw pun servis, bola tampar pun servis. Okey. Servis ialah senjata serangan pertama sesuatu pasukan untuk mendapatkan mata. Dalam bola tampar, servis kamu baik, kamu memiliki kemahiran servis yang baik, kamu boleh menolong pasukan kamu untuk mendapatkan mata. Kadang-kadang orang yang mempunyai kemahiran servis yang baik ini, kadang-kadang dia boleh mendapat mata hampir kepada 5-6 poin untuk membantu pasukannya. Okey. Jadi jika dilakukan dengan baik, pasukan itu dapat memungut mata dengan mudah. Itu yang cikgu cakap tadi. Okey, terdapat pelbagai cara untuk melakukan kemahiran servis dalam permainan bola tampar. Jadi dalam bola tampar ada 2 jenis servis, iaitu servis bawah dan servis atas. Kita akan tengoklah satu persatu jenis servis tersebut. Okey. Servis bawah. Servis bawah. Servis bawah boleh dilakukan dengan melambung bola pada paras pinggang dengan menggunakan tangan bukan dominan dan memukul bola dengan tangan dominan. Kalau kamu kidal, kidal lah. Kalau kamu kanan, kanan lah. Dia berbeza dengan hoki ya. Cikgu akan sentuh lah yang membuatkan berbeza. Sebab kalau hoki, kamu dominan kiri pun tetap tangan kanan akan berada di atas memegang kayu. Kalau bola tampar, kamu kiri dominan, kirilah yang akan memukul ataupun menampar bola tersebut. Kalau kanan dominan, kananlah yang akan memukul atau menampar bola tersebut. Maksudnya, tangan yang bukan dominan akan melambungkan bola seperti ini dan pukul. Itu servis atas. Pukul bawah. Okey. Itu adalah servis bawah. Servis atas pula dilakukan dengan melambung bola ke atas kepala. Dengan menggunakan tangan bukan dominan dan mukulnya dengan tangan dominan. Sama juga seperti servis bawah tadi, cuma bolanya dilambungkan ke atas melebihi paras kepala. Kalau servis bawah tadi cuma melepasi paras pinggang. Itu perbezaan servis atas dengan servis bawah. Okey, bola yang dipukul mestilah melepasi jaring dan masuk ke gelanggang pihak lawan. Kalau tak masuk, out, maksudnya terkeluar dari gelanggang, maksudnya pihak lawan akan mendapat mata lah. Jadi servis akan bertukar tangan. Okey, jika bola tidak melepasi jaring, ini cikgu cakap tadi, atau terkeluar dari gelanggang, pihak lawan akan mendapat satu mata dan akan melakukan servis. Itu yang cikgu cakap tadi, bertukar servis. Okey, ini adalah pelakuan bagaimana servis bawah dilakukan. Nampak Ini maksudnya tangan dominannya adalah tangan kanan. Tangan kanan. Jadi tangan kirinya memegang bola dan melambung. Okey, ini adalah pelakuannya. Okey, ini adalah persediaan. Ini dia hendak melakukan. Ini step kedua. Maksudnya dia sudah ready untuk menghayun tangan dominan untuk melakukan servis. Jadi step ketiga, tangan bukan dominan tadi melambung bola sedikit dari paras pinggang tadi dari paras pinggang. Nampak? Dia dari bertegak sini, lutut dibengkokkan dan dia naik semula dan lambung sikit dan ikut fasa lajak dan bola akan bergerak ke gelanggang pihak lawan. Ini adalah stepnya, step by step. 1, 2, 3 dan 4. Ini merupakan step ataupun langkah-langkah servis bawah. Baiklah. Pula servis atas. Bagaimana servis atas dilakukan? Nampak tak?
Kalau ini selalunya servis atas dilakukan oleh orang-orang yang pemain-pemain yang profesional, selalunya mereka akan berlari dari arah belakang gelanggang. Dia akan ada jarak sedikit dari bahagian gelanggang. Contoh ini adalah garis gelanggang kan, garis belakang. Mereka selalunya akan berlari dari arah sini dan melompat dan akan melakukan servis. Bila melompat, kadang-kadang servis dia akan pergi lebih tajam dan menjunam. Ini merupakan perlakuan servis atas. Langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kamu boleh tengoklah pada gambar-gambar yang telah cikgu kongsikan di sini. Kita akan tengok kemahiran seterusnya, iaitu rejaman, iaitu spiking. Spike. Badminton pun, kalau badminton kita panggil smash. Kita menggunakan raket. Ini rejaman spike kita menggunakan tangan. Tangan kita sendirilah, dominan juga. Okay. Kemahiran merejam dilakukan bertujuan untuk mematikan bola ke gelanggang pihak lawan. Maksudnya bola itu akan menjunam untuk mematikan bola ke gelanggang pihak lawan. Okay. Kemahiran merejam memerlukan koordinasi mata, tangan dan kaki. Di samping itu, kuasa lompatan juga diperlukan dalam menguasai kemahiran ini. Maksudnya, makin tinggi kamu melompat dan bola itu cantik, makin tinggi kamu melompat, kamu lebih tinggi dari bola tersebut, bola itu akan jatuh ke gelanggang pihak lawan dengan lebih laju dan tajam. Sampai tak ada siapa pihak lawan pun tak boleh nak balas balik rejaman kamu tadi. Okey? Rejaman yang baik dilakukan apabila bola menjunam ke gelanggang pihak lawan tanpa terkena jaring. Kalau terkena jaring tapi bola kamu tu kuat dan masuk, dikira masuk jugalah. Asalkan tangan kamu tak sentuh jaring. Kita akan tengok, ni adalah perlakuan merejam ataupun spike. Maksudnya, orang yang nak merejam tadi, pemain yang nak merejam, dia akan datang dari sisi kanan atau sisi kiri atau tengah. Maksudnya ada 3 lah. Ada 3 arah. Kiri, kanan atau tengah. Dia akan berlari dan melompat, bengkokkan lutut, hayunkan tangan dominannya, bengkokkan. Maksudnya, dia fleksikan sikunya. Selepas dia nampak bola, kontak dengan bola, dia akan terus ekstensikan sikunya. Maksudnya, luruskan tangan sikunya dan merejam ataupun menampar bola tersebut dan akhirnya akan jatuh ke gelanggang pihak lawan. Itu adalah step-step merejam ataupun spike dalam bola tampar. Kita tengok kemahiran seterusnya. Kemahiran seterusnya dan kemahiran terakhir dalam bola tampar adalah mengadang ataupun blocking. Mana-mana sukan yang menggunakan perkataan blocking adalah seperti macam bola baling, bola jaring. Maksudnya dia ada pihak lawan yang menghalang. Mengadang ataupun arti kata lainnya adalah menghalang bola daripada masuk ke gelanggang kita lah. Maksudnya blocking. Kalau bola tampar kita menggunakan tangan lah blocking. Okay. Semasa mengadang dalam permainan bola tampar, seorang pengadang yang baik perlu berada dalam keadaan yang seimbang dan mempunyai pengamatan yang tinggi tentang strategi menyerang pihak lawan. Selalunya yang mengadang ini dia hendaklah fokus kepada perejam pihak lawan. Contohlah kalau pasukan kita ni blocking, tengah blocking, jadi mata kita hendaklah fokus kepada siapa? Kepada siapa yang akan melakukan rejaman ataupun spike tadi. Supaya kita tahu di mana kita hendak melakukan adangan ataupun menghadang tadi. Okey. Pemain pengadang boleh memaksa perejam menukar cara dan arah rejamannya. Maksudnya kalau kamu dah berdiri depan net tersebut dah melompat, jadi secara tidak langsung perejam pihak lawan dia akan menukar arahnya. Sama ada dia nak tampar bola tersebut ataupun dia just tap. Tap maksudnya bola tu akan pergi slow sajalah ke gelanggang pihak lawan, mengelirukan pihak lawan lah. Okey, mereka juga boleh menyalurkan bola ke arah pemain pertahanan mereka yang lebih handal. Okey, itu adalah kemahiran mengadang dalam bola tampar. Okey, ini adalah gambar ataupun situasi pengadang, orang yang melakukan blocking. Dalam bola tampar, ketinggian adalah sangat-sangat menjadi keutamaan penting supaya kamu senang untuk melakukan rejaman dan
blocking, melakukan kemahiran mengadang ini tadi. Nampak tangan semasa melakukan blocking? Nampak tak? Dia rapatkan sama seperti kita nak mengumpan tadi. Cuma kita boleh menggunakan tapak tangan. Kalau rejaman tadi, kalau set tadi kita mengumpan, kita hanya menggunakan jari jemari, betul? Kalau mengadang ni, kita boleh menggunakan tapak tangan ataupun lengan. Maksudnya seluruh tangan ni dia boleh untuk mengadang. Supaya bola tidak masuk ke gelanggang kita lah. Ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah dari muka hadapan dan ini adalah dari belakang. Nampak tak? Pengadang nombor 13 dan nombor 10 ni dia melompat tinggi dan menghalang bola daripada masuk ke gelanggang mereka. Itu adalah kemahiran mengadang lah. Okey? Alright. Jadi, cikgu berharap kamu dapat menyenaraikan kemahiran-kemahiran asas dalam bola tampar ini secara betul dan tepat lah. Maksudnya ada berapa kemahiran dalam bola tampar, ada berapa servisnya. Jadi maklumat-maklumat ini kamu akan masukkan dalam folio ataupun buku skrap kamu nanti. Maksudnya sambungan sahaja untuk buku skrap yang sebelum ini. Okey? Jadi sampai di sini sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu ini tentang bola tampar. Secara teori, kita belum praktikal lagi sebab kita belum bersemuka. Jadi cikgu berharap kamu dapat serba sedikitlah ilmu pengetahuan tentang sukan bola tampar ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Okey, bye.